Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya mulakan penggulungan dengan serangkap pantun. Reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Tema Belanjawan 2024. Kerajaan bekerja demi untuk rakyat. Semoga semua mendapat manfaat. Tuan Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang masih ada dalam Dewan untuk mengikuti penggulungan, termasuk juga 4 orang ahli parlimen pembangkang yang masih ada dalam Dewan ini. Terlebih dahulu di kesempatan ini saya ingin merafat sembah dan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrah taat setia dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Negeri Johor Darul Takzim, sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrah taat setia dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Muizzin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Almarhumullah, Sultan Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Rizwan atas pemilihan kedua-dua baginda sebagai Duli Yang Maha Mulia Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong mulai 31 hari bulan Januari 2024. Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 27 ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara berkaitan dengan Belanjawan 2024 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, khususnya dalam 5 bidang utama, iaitu pertama, kerajaan tempatan, kedua, perumahan, ketiga, perancangan bandar, keempat, perkhidmatan kebombaan, dan kelima, pengurusan sisa pepecah. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, tema Belanjawan 2024 adalah reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Tuan Dipertua, izinkan saya memberikan sedikit perspektif umum mengenai bajet yang diperuntukkan kepada KPKT untuk tahun depan. Secara keseluruhannya, KPKT menerima peruntukan sebanyak 5.647 bilion untuk tahun 2024. Daripada jumlah tersebut, perbelanjaan mengurus OE diperuntukkan sebanyak 1.86 bilion, iaitu 33.1%. Manakala perbelanjaan pembangunan melebihi perbelanjaan mengurus, iaitu 3.78 bilion ataupun 66.9% untuk melaksanakan jumlah 360 projek, iaitu 299 projek sambungan dan 61 projek baru. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT kami berasa amat bersyukur kerana telah menerima pertambahan bajet bagi tahun 2024 sebanyak 313.3 juta atau tambahan sebanyak 5.87% berbanding dengan tahun ini. Bagi pihak KPKT, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan yang amat prihatin dalam memberikan keutamaan kepada rakyat. Tuan Dipertua, antara fokus utama Belanjawan KPKT 2024 dari segi pembangunan adalah pertama, menyelenggara dan membaiki tandas awam di 150 PBT di seluruh negara melibatkan peruntukan 150 juta. Kedua, menyelenggara lampu jalan termasuk menggantikan kepada jenis LED di bawah kawasan PBT di seluruh negara melibatkan peruntukan 50 juta. Ketiga, membaik pulih dan menaik taraf pusat penjaja dan prasarana awam yang uzur di 150 kawasan PBT melibatkan peruntukan sebanyak 110 juta ringgit termasuk pasar-pasar awam. Keempat, membaik pulih dan menaik taraf gerai-gerai dan warung-warung kecil melibatkan peruntukan 10 juta. Kelima, membina ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat di seluruh kawasan PBT melibatkan peruntukan 50 juta. Keenam, melaksanakan kerja-kerja pembaikan parit dan longkang yang rosak kepada 150 PBT melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. 20 juta. Ketujuh, membangunkan infrastruktur dan sosial Kampung Baru Cina melibatkan peruntukan 100 juta. Kelapan, menyelenggara rumah ibadat bukan Islam melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. Kesembilan, menyelenggara perumahan berstrata awam dan swasta melibatkan peruntukan sebanyak 100 juta. Yang ke-10, membangunkan program perumahan rakyat PPR melibatkan peruntukan sebanyak 546 juta. Yang ke-11, membangunkan rumah mesra rakyat RMR melibatkan peruntukan 358 juta. Yang ke-12, membaik pulih kuartus bomba melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta. Dan yang ke-13,
menambah baik kemudahan dan rawatan perubatan bagi anjing pakar pengesan unit K9 di bawah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan pendudukan sebanyak 5 juta. Selain itu, kerajaan juga meluluskan dana jaminan khas projek terbengkalai sebanyak 1 bilion. Dan yang kedua, jaminan sebanyak 10 bilion di bawah Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP bagi memanfaatkan 40,000 orang peminjam. Tuan Di-Pertua, kerajaan tempatan, seramai 13 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan kerajaan tempatan. Yang berhormat Taiping mohon peruntukan untuk naik taraf padang Esplanade dengan pemasangan lampu limpah dan mercu tanda bagi menaikkan imej dan identiti padang Esplanade Bandar Warisan Taiping. Yang berhormat Parik pula mencadangkan untuk membina semua dewan seberguna di dataran Jagung Titi Gantung dan di pekarangan Masjid Bandar Universiti Sri Iskandar bagi aktiviti masyarakat setempat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan menyalurkan bantuan hikmat nasihat dan peruntukan kepada pihak berkuasa tempatan seluruh negara melalui pelaksanaan projek-projek berskala kecil BP1 yang meliputi skop projek infrastruktur, kemudahan awam, sosio-ekonomi dan keselamatan. Salah satu kriteria permohonan di bawah skop infrastruktur adalah projek menaik taraf padang dan taman permainan manakala di bawah skop kemudahan awam adalah projek pembinaan Dewan Seberguna. Sehubungan itu, Majlis Perbandaran Taiping boleh mengemukakan permohonan cadangan menaik taraf padang Esplanade bagi mengangkat citra Bandar Taiping di bawah peruntukan BP1 bagi tahun depan, manakala Majlis Daerah Perak Tengah juga boleh mengemukakan permohonan pembinaan sebuah Dewan Seberguna di dataran Jagung Titi Gantung di bawah peruntukan BP1 untuk pertimbangan kementerian. Khususnya, Taiping akan menyambut ulang tahun ke-150 tahun untuk tahun depan. Untuk makluman seterusnya, permohonan untuk membina Dewan Seberguna di pekarangan Masjid Bandar Universiti Sri Iskandar perlu dikemukakan oleh pihak pengurusan masjid kepada Masjid Agama Islam Negeri atau Jabatan Agama Islam Negeri selaku pihak berkuasa agama Islam yang menguruskan penyediaan prasarana dan kemudahan kawasan masjid. Seterusnya, YB Parik mencadangkan pembinaan sebuah taman awam di dataran Sungai Seluang yang mempunyai keluasan 19 hektar sebagai lokasi untuk beriadah. KPKT melalui Jabatan Landscape Negara telah menerima permohonan untuk membangunkan taman awam dataran Sungai Seluang, Bandar Sri Iskandar dari pihak Majlis Daerah Perak Tengah. Sehubungan itu, pihak Jabatan Landscape Negara akan mengadakan lawatan bagi menilai kesesuaian tapak berdasarkan kriteria pembangunan taman awam seperti yang ditetapkan. Cadangan pembangunan taman awam ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Ekonomi. Untuk makluman, KPKT melalui JLN telah menyiapkan sejumlah 2 projek Taman Awam baru iaitu Taman Awam Limbang, Sarawak dan Taman Awam Kudak, Sabah. 3 projek Taman Awam baru lagi dijadualkan siap pada tahun ini juga iaitu Taman Awam Ketih, Terengganu, Taman Awam Pasir Putih, Kelantan dan Taman Awam Wawasan, Vision Park, Kepala Batas Pulau Pinang. Jabatan Landscape Negara juga telah menyiapkan 3 projek landscape perbandaran iaitu Landscape Perbandaran Bintulu, Sarawak, Landscape Perbandaran Batu Pahat, Johor dan Landscape Perbandaran Alor Setar, Kedah. Terbukti semua projek, semua negeri mendapat imbuhan. Selaras dengan prinsip kerajaan Malaysia Madani, tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Selain itu juga, bagi program naik taraf landscape seluruh negara, sebanyak 21 projek telah siap dibina. Manakala tambahan sebanyak 18 projek dijadualkan siap pada hujung tahun ini juga. YB Bagan, YB Jelutong memohon peruntukan dipertingkatkan bagi inisiatif Rumah Ibadat Bukan Islam LIBI berbanding 50 juta pada tahun ini. Untuk makluman Tuan Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, KPKT sentiasa komited untuk melaksanakan inisiatif penyelenggaraan Rumah Ibadat Bukan Islam secara profesional, cekap dan terus. Setakat ini, jumlah permohonan yang telah diterima bagi tahun ini juga adalah sebanyak 1,029 permohonan bersamaan dengan jumlah nilai sebanyak 262 juta. Tapi kita cuma ada peruntukan 50 juta sahaja. Dan sebanyak 363 permohonan telah diluluskan, melibatkan peruntukan sebanyak 38,47 juta, iaitu 77% berdasarkan peruntukan 50 juta yang diterima pada tahun ini. Yang Berhormat Menteri. Mana? Jelutong. Ya, sila. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Berhormat Menteri yang begitu prihatin tentang rumah-rumah ibadat bukan Islam.
Cuma saya gunakan kesempatan ini juga untuk merayu kepada Yang Berhormat Menteri kalau boleh pertimbangkan peruntukan tahunan bagi lembaga wakaf Hindu. Kerana kita mempunyai 15 kuil, kalau Yang Berhormat Menteri boleh mempertimbangkan peruntukan tiap-tiap tahun kepada lembaga wakaf Hindu untuk kita menguruskan kuil-kuil kita di bawah lembaga wakaf Hindu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, perkara yang sama, Kota Melaka. Ya. Menteri, bolehkah Juga berikan kita lembaga wakaf Hindu juga Kota Melaka. tentang peruntukan 30 lebih juta tu yang telah diluluskan, bolehkah kita dapatkan senarai nama mereka yang berjaya supaya kita tahu di kawasan kita siapa yang dapat dan kita boleh wawakan berita yang baik ini. Terima kasih kepada Kota Melaka dan Jelutong atas cadangan serta saya rasa perincian akan dibekalkan kepada Yang Berhormat selepas kita siapkan segala kelulusan dan dokumen lembaga wakaf itu kita akan kaji dari segi kemampuan kewangan negara di mana bagaimanapun untuk mempercepatkan proses penyaluran bantuan kewangan kepada pihak RIBI yang berjaya, KPKT akan mengadakan kerjasama strategik dengan pihak lembaga hasil dalam negeri bagi memudah cara proses mematikan stem perjanjian antara KPKT dan Rumah Ibadat Bukan Islam. KPKT akan memastikan peruntukan pada tahun depan iaitu 50 juta dapat terus diagihkan kepada pihak RIBI dan memenuhi keperluan dan kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan. Pada tahun depan, KPKT telah diluluskan. Menteri, mohon sikit Sila. penjelasan. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Berkaitan dengan Rumah Ibadat Bukan Islam. Jadi kelulusan ini berdasarkan permohonan ataupun mengikut keperluan. Jadi asalkan mohon dapat atau keperluan masyarakat setempat. Kerana kita melihat kadang-kadang mungkin dilihat berlebihan daripada kedudukan penduduk. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan tersebut. Jelas, sekiranya Yang Berhormat mengikuti perbahasan saya, kita menerima 1,029 permohonan. Tapi yang diluluskan hanya 363 saja. Dan jumlah yang dipohon hampir 300 juta. Tapi atas kekangan kewangan yang ada, kita cuma dapat bagi 50 juta. Berbanding dengan peruntukan agama Islam 1.9 bilion ringgit. Tapi untuk Rumah Ibadat Bukan Islam, jangan lupa, ada banyak yang telah pun melangkaui usia lebih 100 tahun. Banyak kuil-kuil Hindu ni memang dah berada di negara ini berabad-abad. Tetapi tidak pernah menerima apa bantuan dari pihak kerajaan dulu. Sehingga hari ini barulah kita nampak the fountain of justice started to blossom in our country. Tuan Yang Dipertua, pada tahun ini YB Temeloh memohon penjelasan mengenai jumlah RIBI. Yang Berhormat Kelang telah mencadangkan satu mekanisme penapisan yang ketat bagi pemilihan penerimaan peruntukan RIBI serta mempercepatkan proses. Dia prosesnya sangat ketat dan semua yang ikut betul-betul ada keperluan. Saya bagi contoh, ada tokong yang dah runtuh. Adakah Yang Berhormat sudi tengok sampai itu runtuh, pengadut agama mati dalam tokong, baru kita nak bantu? Tak kan? Hati naluri kita tak sampai zalim sampai begitu kan? Islam pun tidak membenarkan kezaliman. Yang Berhormat, bagi memastikan KPKT dapat mengagihkan peruntukan secara lebih telus dan efisien dalam tempoh masa yang singkat, KPKT telah menyediakan garis panduan inisiatif penyelenggaraan RIBI 2023 sebagai panduan dalam memproses dan menimbang permohonan bantuan kewangan daripada pihak RIBI. KPKT juga telah menubuhkan pasukan pemantauan dan penilaian bagi melaksanakan penilaian teknikal ke atas semua permohonan yang telah pun disaring. Penilaian ini adalah penting bagi memastikan permohonan tersebut mematuhi keperluan-keperluan dalam garis panduan yang disediakan. Dalam pada itu, satu jawatan kuasa Task Force Inisiatif Penyelenggaraan telah dibentuk untuk bersidang secara bersiri, berkala bagi menimbang dan meluluskan permohonan yang layak. YB Julau meminta supaya KPKT memasang papan tanda dan cat's eyes untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya di kawasan Julau. Untuk makluman, PBT boleh mengemukakan permohonan projek ini untuk pertimbangan Kementerian Tertakluk kepada Syarat. Jalan-jalan tersebut perlu diselenggara oleh PBT. Sekiranya ia melibatkan jalan-jalan utama selain daripada jalan PBT, ia adalah di bawah tanggungjawab JKR negeri ataupun daerah. Untuk maklumat Yang Berhormat Julau. YB Puncak Borneo memohon dana untuk memasang lampu jalan jajaran Jalan Kampung Mambung Krika dan Kampung Mambung Sarik di kawasan Parlimen Puncak Borneo. Untuk makluman Tuan Dipertua dan Ahli Yang Berhormat, KPKT telah menerima peruntukan sebanyak 50 juta di bawah Pelanjawan 2024.
bagi menyelenggara dan menggantikan lampu jalan di kawasan operasi PBT kepada jenis LED. Kementerian ini melalui JKT boleh mempertimbangkan cadangan Majlis Perbandaran Padawan untuk pemasangan lampu jalan LED di jalan-jalan PBT menggunakan peruntukan BP1. Bagaimanapun, kelulusan permohonan tersebut takluk kepada kesesuaian projek dan sama ada yang memenuhi kriteria dan skop yang telah ditetapkan. YB Padang Terap dan YB Kanga telah membangkitkan berhubung isu warga asing yang kononnya memonopoli perniagaan di kawasan PBT. Untuk maklumat Tuan Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, isu ini dah lama lah membelenggu negara kita. PBT sekarang memandang serius dan sentiasa memantau aktiviti perniagaan di pasar-pasar awam atau gerai-gerai bagi menangani isu perniagaan secara haram, termasuklah peniaga warga asing dan peniaga pendatang tanpa izin. PBT, untuk maklumat, tidak pernah membenarkan mana-mana warga asing untuk memohon memiliki lesen premis perniagaan sama ada kedai runcit, kedai makan, bengkel kereta dan pasar-pasar selaras dengan Undang-Undang Kecil Penjajah dan Undang-Undang Kecil Trade Perniagaan dan Perindustrian. Undang-Undang Kecil Penjajah dan Undang-Undang Kecil Trade Perniagaan dan Perindustrian telah menggariskan bahawa kelulusan sewaan tapak pasar awam dan pengeluaran lesen hanya diberikan kepada warga negara Malaysia sahaja. Dan warga asing yang bekerja dengan penyewa tapak pasar awam mestilah mempunyai pas kerja yang sah. Bagi penyewa tapak pasar yang menyewakan tapak kepada warga asing, PBT tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas dengan menarik semula sewaan tapak serta lesen perniagaan akan dibatalkan. PBT amat komited melaksanakan operasi penguatkuasaan dengan melakukan semakan status peniaga sedia ada serta pemeriksaan di setiap pasar awam dan premis milik PBT. Operasi bersepadu juga dijalankan bersama Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, memandangkan sebarang tindakan penahanan warga asing atau pendatang asing tanpa izin adalah di bawah bidang kuasa dan pengurusan jabatan tersebut. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, PBT tahun ini telah melaksanakan sebanyak 1,558 operasi bersepadu sehingga 31 hari bulan Ogos 2023. Sehingga September ini, sebanyak 26,108 lesen peniaga telah dibatalkan oleh PBT atas sebab pelanggaran syarat-syarat lesen dan premis. YB Padang Serai mencadangkan supaya Majlis Perbandaran Kulim membaiki kerosakan jalan yang serius di Taman Legenda dan Taman Puteri. KPKT mengambil berat dan sentiasa berusaha memastikan kesejahteraan dan ketenteraman hidup komuniti di kawasan pentadbiran PBT melalui penyediaan peruntukan BP1 untuk menaik taraf infrastruktur dan kemudahan awam milik PBT termasuklah jalan-jalan taman perumahan. KPKT sedia mempertimbangkan cadangan untuk baiki kerosakan tersebut melalui permohonan oleh Majlis Perbandaran Kulim. YB Kuala Kedah membangkitkan berhubung masalah banjir kilat di kawasan Kuala Kedah. Untuk makluman, KPKT telah mengenal pasti sebanyak 855 lokasi hotspot banjir kilat di kawasan PBT seluruh negara. Antara punca kejadian banjir kilat adalah keadaan sistem peparitan yang telah uzur, rosak dan melebihi kapasiti. Untuk makluman, tahun ini peruntukan sebanyak 30 juta telah diluluskan bagi menaik taraf dan menyelenggara 83 projek pepalitan dan longkang. Sehingga hari ini, 31 hari bulan Oktober, sebanyak 40 buah projek telah siap dilaksanakan dengan kos sebanyak 14 juta. Melalui inisiatif belanjawan tahun 2023, KPKT juga telah mengagihkan peruntukan sebanyak 100 juta bagi melaksanakan 419 buah projek penyelenggaraan kolam takungan banjir di kawasan PBT. Sehingga kini, sebanyak 11 buah projek telah berjaya disiapkan dan 378 projek dalam pelaksanaan melibatkan kos sebanyak 41 juta. Daripada peruntukan sebanyak 100 juta tersebut, KPKT telah menerima permohonan dan meluluskan peruntukan sebanyak RM180,944 bagi menyelenggara kolam takungan banjir di kawasan Kuala Kedah. Bagi tahun depan, KPKT telah diperuntukkan sebanyak 20 juta bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan parit dan longkang yang rosak di kawasan PBT. YB Temelong telah memohon untuk mendapat perincian bagi infrastruktur asas yang diperlukan setiap tahun di Kampung Baru Cina. Beliau mencadangkan agar keutamaan peruntukan ini diberikan kepada Sabah Sarawak kerana kebanyakannya melibatkan kawasan pendalaman. Untuk makluman, buat masa ini, negara kita ada lebih 15,000
950 kampung-kampung tradisi. Tapi kampung baru Cina hanya 613 buah sahaja. Lebih kurang 5% kampung-kampung adalah kampung baru Cina. Di bawah seliaan atau KPKT dengan sebahagian besarnya mereka berduduk di pinggir bandar, ataupun di luar kawasan operasi, kawasan kutipan cukai taksiran PBT. Sehubungan itu, sebagai kerajaan yang penuh bertanggungjawab, kerajaan perlu menyediakan peruntukan bagi memastikan penduduk di kampung baru Cina juga menikmati pembangunan yang sewajarnya adil, selaras dengan prinsip keadilan, dengan arus pembangunan negara dan juga konsep Malaysia Madani. Peruntukan berjumlah 100 juta bagi tahun depan akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur asas seperti jalan raya, longkang, parit, lampu jalan, balai raya, kelangan sukan untuk kemudahan serta keselesaan penduduk-penduduk. Selain itu, peruntukan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk membaik pulih dan membina baru rumah bagi menggantikan rumah-rumah usang daih penduduk kampung baru. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan berjumlah 109 juta untuk pembangunan kampung baru bagi tahun 2023 berbanding dengan 84 juta untuk tahun 2022. Pecahan peruntukan pembangunan kampung baru adalah seperti berikut dengan prinsip ketelusan. Pertama, program pembangunan infrastruktur sebanyak 77.5 juta. Dia melibatkan 350 buah projek. Kedua, program bantuan baik pulih rumah sebanyak 1.45 juta. Melibatkan 22 buah rumah yang usang dan hampir runtuh. Ketiga, program bantuan bina baru rumah sebanyak 5 juta yang mensasarkan 300 buah rumah. Dan keempat, naik taraf dan penyelenggaraan kampung baru di bawah inisiatif belanjawan 2023 sebanyak 25 juta. Program sentuhan kasih KPKT telah menjelajah ke seluruh negara. Sebenarnya semalam saya pun baru selesai program sentuhan kasih di kawasan Sungai Siput. Sehingga kini, sebanyak 494 buah projek kemajuan kampung baru telah diluluskan di bawah program infrastruktur. 22 buah rumah kini dalam proses pembinaan oleh peneraju projek yang dilantik iaitu SPMB. Dan 336 permohonan bantuan baik pulih telah diluluskan dan 91 projek naik taraf dan penyelenggaraan kampung telah pun diluluskan. Tuan Di-Pertua, dalam tahun ini juga, KPKT telah memperkenalkan program naik taraf tandas awam. Dan pada pasar awam PBT bagi kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf yang melibatkan 120 buah tandas awam dan 15 buah pasar awam PBT untuk memulihkan kerosakan dan meningkatkan kebersihan. Anggaran kos peruntukan yang terlibat adalah sebanyak 10 juta. KPKT melalui JKT telah menganjurkan Majlis Sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia tahun ini pada 17 Oktober bagi menyampaikan pengiktirafan peranan dan sumbangan PBT di dalam menangani isu-isu kesihatan persekitaran di kawasan PBT. Majlis ini juga memberikan pengiktirafan kepada PBT yang cemerlang dalam pelaksanaan kempen-kempen kesihatan persekitaran melibatkan 55 buah PBT di seluruh negara dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 juta. Demi meningkatkan tahap kebersihan awam, KPKT buat julung kali semalam telah menganjurkan anugerah The Toilet of the Year 2023. Penganjuran majlis ini merupakan julung kali diadakan sebagai satu langkah dalam memberi pengiktirafan kepada premis swasta yang berjaya menyediakan tandas-tandas awam yang bertaraf BMW. Apa itu BMW? Bersih, menawan dan wangi. Jangan lupa, kebersihan adalah sebahagian dari keimanan. Oleh kerana itu adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk membela dan menjaga kebersihan awam. KPKT telah menerima sebanyak 345 penyertaan bagi tahun ini. Sebanyak 5 kategori telah dipertandingkan, iaitu hotel, pusat beli belah, kawasan rehat dan rawat, stesen minyak dan restoran. Seterusnya, YB Kepala Batas juga meminta satu penyerasan dan pemantauan dibuat bagi projek perumahan awam dan yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat GLC. YB Kepala Batas juga mencadangkan dasar perumahan negara perlu selari dengan dasar gaji minimum. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, KPKT bertanggungjawab menyediakan perumahan yang berkualiti, kondusif, berdaya huni dan mampu milik untuk rakyat. Kerajaan sentiasa komited untuk menyediakan rumah mampu milik khususnya untuk golongan B40 dan M40, termasuklah pasangan muda, ibu tunggal dan golongan rentang yang lain. Antara projek-projek RMM Kementerian ialah program perumahan rakyat tahun depan 546 juta dan juga rumah mesra rakyat 358 juta untuk golongan B4.
kediaman SPMB, perumahan Prima dan lain-lain. KPKT juga telah dipertanggungjawabkan sebagai pengelalas Yang bagi Di-Pertua. tujuan. Ya, Kuasa maju. Konurus. maju dulu lepas tu Yang Berhormat. Terima kasih. Dan saya ada Yang lagi Berhormat Menteri. saya ada lagi 40 muka surat. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Merujuk kepada pasal rumah-rumah mampu milik. Yang polisinya sekarang tersedia, iaitu polisi pembangunan rumah mampu milik di mana pemaju memerlukan membekalkan hanya satu petak parking bagi setiap unit rumah mampu milik. Jadi di Kuala Lumpur, polisi ini telah menyebabkan kesesakan di tepi-tepi jalan apabila tuan punya atau pemilik rumah mampu milik ini mempunyai lebih daripada satu buah kereta. Jadi contohnya kalau satu rumah mampu milik itu mempunyai 2,400 unit, kalau kita ambil 50% daripada pemilik pun yang ada 2 kereta, jadi kita akan mendapati 1,200 kereta di tepi jalan. Jadi adakah kementerian sedang fikirkan untuk melihat kembali polisi satu unit, satu petak parking bagi rumah-rumah mampu milik? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya nak penjelasan tentang perumahan di bawah SPMB. Setakat ini kalau Terengganu, semuanya projek ini telah tidak berjalan. Adakah dengan peruntukan yang ada agak besar? Terima kasih. Harap projek yang dah dimulakan, tapi nak kata terbengkalai pun mungkin boleh kita sebut terbengkalai. Bila ianya akan dimulakan semula di bawah kerajaan baru ni? Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua orang yang berhormat yang telah bertanya. Pertama, Wangsa Maju bertanya tentang polisi rumah mampu milik satu rumah satu tapak kereta. Sebenarnya isu ini adalah chicken and egg issue. Kita bagikan lebih parking, maka tidak menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Dan ini kita akan kaji semula. Dan sekiranya mereka mampu beli 3 sampai 4 biji kereta, saya rasa mereka mungkin tak layaklah untuk duduk di PPR. Patut beri peluang kepada orang lain untuk duduk di PPR. Dan tentang projek SPMB di Terengganu, sukacita dimaklumkan sebenarnya Yang Berhormat, tidak ada projek terbengkalai di mana-mana agensi kerajaan yang di bawah KPKT. Mungkin ada kelewatan, saya tidak nafikan. Tapi sekiranya ada kes-kes spesifik, Yang Berhormat sila tulis kepada saya akan mengambil tindakan segera untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Seterusnya KPKT bagi penyediaan rumah mesra rakyat di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh sehingga 30 hari bulan Jun tahun ini, sebanyak 261,901 unit rumah mesra rakyat rumah mampu milik telah siap dibina dan dalam fasa pembinaan. Jumlah ini sebenarnya menyumbang kepada 52.38% daripada 500,000 unit rumah mampu milik yang disasarkan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, pada tahun 20 tahun lepas, kerajaan telah bersetuju dengan hala tuju baru pelaksanaan PPR dengan penetapan saiz keluasan yang baru iaitu seluas 750 kaki persegi sebagai saiz minimum selaras dengan hasrat kerajaan bagi meningkatkan daya huni penduduk PPR menerusi projek perumahan inklusif madani. Ya, Satu soalan. ada lagi. Berkaitan dengan saiz rumah, 700 dulu rumah mesra rakyat 1,000 kaki persegi. Sekarang diturunkan pada 750 kaki persegi. Adakah bilangan bilik yang sama ataupun macam mana? Terima kasih kepada Yang Berhormat. Kita kena pastikan satu rumah mesra rakyat, satu program perumahan rakyat. Ini dua-dua adalah perkara yang berbeza. Untuk PPR yang tadi sebut tadi adalah 750 kaki. Jika tidak silap saya, dulu hanya 660 kaki saja. Adakah 750 kaki 3 bilik Ya. ataupun Minimum 3 bilik, 2 bilik air. jadi saya dah pergi tengok sebenarnya terlalu sempit. Kalau 3 bilik untuk 750 kaki memang ruang tamunya kecil dan juga dapur pun sempit. Adakah ini akan di revise balik tentang saiz yang sepatutnya? Okay. Saiznya dia berkaitan dengan kos juga. Kosnya sebenarnya PPR merupakan satu program perumahan sosial, okay, demi menjaga keadilan kepada rakyat. Setiap rumah PPR, setiap unit dianggarkan kosnya lebih kurang 250 sampai 300 ribu. Tapi rakyat yang layak menerima PPR, dia hanya membayar 45 ribu
untuk sebuah rumah bernilai RM300,000. Dengan kata lain, setiap unit rumah PPR, kerajaan bagi ampau ataupun subsidi sebanyak RM250,000 hampir. Ini merupakan satu limpahan kurniaan yang amat dengan semangat rahmah. Dan saiznya memang kita nak pastikan, jika kita bagi 2 bilik, ada pula pasangan yang bising, katakan 4 anak, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, nak duduk mana? Kita pun tak nak perempuan dan lelaki duduk dalam bilik yang sama. Oleh kerana itu, kita tetapkan saiznya 3 bilik. 1 master bedroom untuk ibu bapa, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan. Ini adalah saiz minimum spek yang telah pun ditetapkan oleh KPKT. Ya, Pak Menteri, memanglah dia menjadi antara harga dengan saiz rumah tu. Cuma yang saya nak timbulkan ialah bila rumah ruang tamu terlalu sempit, bila anak 5-6 orang, dia akan menyebabkan itulah yang melepak di luar dan mengata-kata. Adakah cara lain supaya memastikan okeylah rumah tu 750, tapi ada tempat di mana anak yang tinggal di flat itu ada tempat untuk mereka berehat atau sebagainya, oleh kerana rumah dah penuh. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang berhormat. Oleh kerana itu, KPKT dengan hala tuju yang baru, kita telah menetapkan hala tuju yang baru supaya PPR baru yang akan kita bina akan menjadi integrated, well integrated dengan kemudahan-kemudahan yang lain, termasuk padang riadah untuk anak-anak tersebut bersukan. Ada juga medan serela, ada juga kedai, kemudahan, convenience shop. Mungkin jika ada ruang klinik dah disediakan. Ini semua adalah satu package. Tapi saya rasa tak boleh macam ini. Saya nanti ada yang tak sempat, saya rasa tak boleh dialog macam ni lah. Yang tak sempat saya akan bagikan jawapan bertulis. Kedua-dua yang berhormat tak bahas dalam isu ini. Bukan. Satu saja, sikit saja. Yang tak bahas, saya rasa tidak adil untuk saya berikan luang kerana banyak lagi yang bahas. Saya kena adil, berlaku adil. Sikit je, sikit je. Penting sangat. Mahkota, memang ini. Itu cara dia. Yang tak bahas, mohon lain kali bahas, saya akan jawab. So, saya ada bahas juga. Tidak. Saya tidak akan layan mereka yang tak bahas kerana tak adil untuk ahli yang berhormat yang bahas. Bukan sikit yang boleh. KPKT telah dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras bagi tujuan RMM ini. Maki untuk maklumatnya, Tuan Di-Pertua dan ahli yang berhormat, saya rasa banyak lagi ini. Okey. Menteri. YB Padang Besar. Padang Besar menyarankan supaya kerajaan memberi penekanan kepada pemilikan rumah untuk golongan M40 secara sewa beri, rent to own atau council housing. YB Kepala Batas juga mencadangkan lebih banyak projek perumahan rakyat dibina berkonsepkan kepada rent to own. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, menerusi rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menetapkan bahawa skim rent to own akan diperluas bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar iaitu golongan B40 dan M40 dapat memiliki rumah. Selain itu, kerjasama dengan institusi kewangan akan diteruskan untuk menyediakan pakej pembiayaan perumahan yang menarik dan mampan. Untuk makluman, KPKT melalui Perbadanan Prima dan Syarikat Perumahan Negara (SPMB) menyediakan perumahan seperti program rumah sosial. Dan ini semuanya dengan kebanyakan harga jualan tidak melebihi RM300,000. Setakat ini, sejumlah 28,583 unit kediaman SPMB telah siap dibina. 1,024 unit dalam pembinaan dan 531 unit sedang dalam perancangan. Perbadanan Prima juga merupakan sebuah badan berkanun di bawah seliaan KPKT yang menyediakan perumahan mampu milik untuk golongan M40. Sehingga 15 Oktober 2023, Prima telah membina sebanyak 35,454 unit rumah mampu milik, manakala 14,427 unit dalam pembinaan dan 3,765 unit dalam perancangan di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, apabila saya diberikan amanah menjadi Menteri KPKT, saya telah mewarisi 24 projek sakit Prima sampai saya nak pensan. Tapi sukacita dimaklumkan, hari ini saya dan bersama dengan pasukan KPKT telah selesai 17 projek sakit. Tahun depan semua 24 projek sakit akan diselesaikan dengan rumah siap dibina dan kunci diserahkan kepada pembeli. Sebagai makluman, sepanjang tahun ini Prima kini telah menerima pelbagai pengiktirafan yang melibatkan 12 anugerah industri
Antaranya dari Property Guru Asia Award Malaysia, Star Property Award dan CIDB Sheikh Award bagi tujuh projek Prima di seluruh negara. Ini menunjukkan komitmen Prima dalam menyediakan perumahan mampu milik di seluruh negara, termasuk dengan menyiapkan semua projek sakit, pastikan tiada projek yang terbengkalai. YB Kuala Nerus, YB Padang Rengas membangkitkan isu berhubung kesukaran mendapat pinjaman perumahan daripada institusi kewangan, terutamanya bagi golongan yang bekerja sendiri. YB Padang Besar pula membangkitkan isu pemilikan rumah untuk golongan M40. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, Kerajaan Madani sentiasa komited membela nasib rakyat dan telah menyediakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan pemilihan rumah, salah satunya melaksanakan inisiatif iBiaya. Inisiatif ini menyediakan jaminan pembiayaan melalui skim jaminan kredit perumahan, khususnya pembeli rumah pertama termasuk mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap, gig ekonomi atau penyerta gaji. Melalui inisiatif ini, kerajaan memberi jaminan, minta ahli yang berhormat wawarkan hak pembiayaan sehingga RM500,000. Ini termasuk jumlah pembiayaan pokok, jaminan tempoh pengurangan gadai janji, Mortgage Reducing Term Insurance MRTA, takaful gadai janji, Mortgage Reducing Term takaful, yuran guaman, yuran penilaian. Pembiayaan adalah terhad kepada rumah pertama sahaja. Walau bagaimanapun, pembiayaan ini tidak terhad untuk kediaman baru sahaja, tetapi termasuk juga untuk rumah sedia ada ataupun rumah lelong. Berdasarkan pengumuman ekonomi Madani baru-baru ini, jumlah keseluruhan pinjaman jaminan yang telah diberi oleh kerajaan telah meningkat sekali ganda ke jumlah 10 bilion sepanjang tempoh pelaksanaan SJKP ini. Sepanjang pelaksanaan SJKP sehingga 30 hari bulan September 2023, sebanyak 30,841 permohonan pinjaman bernilai 5.85 bilion telah diluluskan. Seterusnya, kerajaan melalui Belanjawan 2024 telah mencadangkan untuk menambah lagi 5 bilion supaya jumlahnya adalah 10 bilion untuk memanfaatkan semua 40,000 peminjam. YB Taiping telah mencadangkan kerajaan persekutuan mengadakan rundingan dengan kerajaan negeri bagi menetapkan kadar harga minimum hartanah bagi pemilikan oleh warga asing supaya harga yang ditetapkan adalah munasabah dan praktikal. Penetapan kota maksimum pemilikan hartanah warga asing boleh dibuat bagi menjaga kepentingan rakyat. YB Taiping juga telah menarik perhatian berhubung cadangan kerajaan untuk mengenakan cukai duty stamp pada kadar 4% ke atas pembelian hartanah warga asing. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, penetapan bagi penjualan sama ada kepada warga negara atau warga asing seperti juga kota Bumiputera atau harga jualan kepada warga asing adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kementerian ini bersedia untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri khususnya dalam bidang perumahan agar manfaat dapat dinikmati oleh rakyat. KPKT berpandangan bahawa cadangan kenaan cukai duty stamp pada kadar 4% kepada pindah milih hartanah atau pembelian hartanah oleh warga asing kecuali individu pemas tauting tetap di Malaysia boleh dilaksanakan. Namun, keutamaan KPKT kini adalah bagi memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan atau sewaan selaras dengan hasrat dan matlamat dasar perumahan negara. Bagi tahun ini, projek PPR telah siap iaitu projek Kuala Nerus Terengganu melibatkan 500 unit rumah pangsa walk-up. Projek ini telah memberikan manfaat kepada sejumlah 2,000 orang penghuni. Tambah lagi, adalah dijangka sebanyak 4 projek PPR siap merangkumi 2,400 unit rumah yang mampu menempatkan sebanyak 9,600 orang penghuni dengan kemudahan bersepadu. YB Jelutong minta supaya proses pembinaan rumah PPR Kota Giam, Pulau Pinang dipercepatkan. Untuk makluman, pada tahun ini, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan satu projek PPR baru di daerah Timur Laut Pulau Pinang, iaitu PPR Kota Giam. Cadangan komponen pembangunan PPR Kota Giam Jelutong serta kemudahan asas seperti Dewan, Surau, Tadika, Taska, Kedai, Gerai tertakluk kepada kelulusan Kementerian Ekonomi. Walau bagaimanapun, masyarakat pra-makmah pengurusan nilai value assessment bagi projek ini telah diadakan dan mendapati bahawa terdapat beberapa isu berbangkit di tapak yang memerlukan perbincangan dan perundingan semula oleh Kementerian dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun kita committed untuk mempercepatkan pembangunan projek PPR tersebut atas kepentingan awam.
Di bawah Kerajaan Madani, KPKT sedang mengkaji untuk mentransformasikan PPR kepada PPR yang lebih berkualiti, penyediaan perkhidmatan yang bersepadu dan dilengkapi teknologi terkini seperti pengurusan penyelenggaraan yang lebih efisien bagi memastikan daya huni serta persekitaran yang baik kepada penghuni. Walau bagaimanapun, transformasi ini tidak akan berjaya sekiranya rakyat tidak mempunyai rasa kepunyaan ataupun sense of belonging dan bertanggungjawab, sense of responsibility dengan izin terhadap PPR tersebut. YB Seputih telah merencanakan satu badan berkecuali untuk menyelesaikan projek perumahan swasta yang sakit ataupun terbengkalai. Badan berkecuali ini perlu terdiri daripada pegawai-pegawai tidak terlibat dalam mengawal selia pengelolaan lesen perumahan di bawah Akta 118. YB Kuala Nerus mencadangkan supaya kerajaan pusat berhubung terus dengan pemaju dan kontraktor bagi menyelesaikan masalah projek terbengkalai. Menteri. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Task Menteri. Force... Menteri Kampar bangun. Kapar. Ya. Saya telah membangkitkan Majlis Perbandaran Kelang mahu dijadikan bandaraya tak lama lagi. Dan juga di antara yang saya risau ini ialah Batu 14 Jalan Kapar, tapak pelupusan sampah haram masih terbakar berkali-kali sudah. Saya dipahamkan Majlis Perbandaran Kelang tak cukup duit nak angkat 400 tan sampah solid macam-macam lah, termasuklah sisa kilang. So saya nak mintalah kepada KPKT tolong bantu beri peruntukan lah yang secukupnya. Ya, Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat Kapar. Untuk makluman, Negeri Selangor bukan di bawah Akta 672 kerana proses rundingan masih dijalankan. Bagaimanapun KPKT akan mengkaji apakah bantuan yang kita mampu untuk bantu mengatasi masalah bersama dengan semangat we are stronger together. Untuk jawapan kepada YB Seputih dan juga YB Kuala Nerus, di mana KPKT telah pun menubuhkan satu pasukan khas iaitu Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKT yang duduk di belakang saya, manakala kawal selia pengelolaan lesen perumahan adalah di bawah seliaan Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara. So there is no conflict of interest. Pegawai-pegawai yang terlibat dalam pasukan khas ini adalah pegawai yang berpengetahuan dan mempunyai pengalaman yang mendalam supaya dapat memberikan input-input yang benas dalam membantu memulihkan projek perumahan sakit dan terbengkalai. Untuk makluman, melalui task force ini, 4 elemen utama yang sangat ditekankan sebagai terma rujukan iaitu tracking, pengenapastian. Kedua, resolve, penyelesaian. Ketiga, preventive, pencegahan. Dan cadangan model kehadapan, forward modelling. Task Force ini terlibat dalam proses penjejakan, tracking setiap projek perumahan swasta mengikut pencapaian kemajuan kerja sama ada dalam kategori lewat, sakit atau terbengkalai. 3 kategori ya. Mereka juga mengenapasti punca masalah yang berlaku, membuat analisa bagi setiap projek bagi menentukan kaedah penyelesaian dan pemulihan serta mencadangkan penambahbaikan yang teratur dan sistematik bagi memastikan kepentingan rakyat terutamanya pembeli dapat dilindungi. Sehingga 30 hari bulan September tahun ini, sukacita dimaklumkan atas usaha gigih Special Task Force KPKT sebanyak 301 projek perumahan swasta yang sakit dan terbengkalai melibatkan 38,752 unit rumah dengan nilai gross development value sebanyak 28.88 bilion telah akhirnya berjaya dipulihkan. Susulan daripada pengumuman belanjawan madani yang memperuntukkan dana jaminan khas berjumlah 1 bilion bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa membantu untuk memulihkan projek-projek lama ini, KPKT sedang menyediakan prosedur kerja dan meneliti kriteria projek yang bersesuaian. Menteri. Untuk dipulihkan di bawah inisiatif ini, antara kriteria yang ditetapkan adalah seperti peratus kemajuan yang sudah hampir siap sekurang-kurangnya 80% dan ke atas, keutamaan diberi kepada program perumahan di bawah kerajaan, pihak berkuasa negeri dan keupayaan pemaju untuk memulihkan projek-projek sakit tersebut. Untuk Menteri. makluman, Kementerian juga berusaha untuk mengenapasti dan menyelesaikan isu projek perumahan sakit dan terbengkalai secara holistik dan melibatkan lebih banyak pihak dalam industri. Sebenarnya banyak langkah, ada 6 langkah yang telah pun, tapi saya rasa Menteri. ada banyak lagi yang saya nak jawab.
Masa Sikit, tinggal Menteri. 11 saat saja. Saya boleh tak? Saya akan berikan jaminan, kita akan berikan jawapan bertulis kepada 27 orang ahli parlimen yang telah pun berusaha gigih membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Sikit, Menteri. kementerian. Kebakaran saya Pulau tahu Ketam. semua memang sikit, tapi masa amat cemburu. Kebakaran Pulau Ketam. Kecuali Tan Sri Speaker bagi saya 3 jam tambahan, saya akan berusaha Nanti bagi menjawab bertulis saya, semua Menteri. persoalan. Oleh kerana itu, saya mengaku kepada ketetapan masa kerana ini adalah antara disiplin yang wajib kita observe bersama. Okey, Saya jangan akhiri lupa kebakaran dengan Pulau Ketam. serangkap pantun, KPKT sentiasa sedia berbakti. Semua kaum dan agama bersatu hati. Bersama memperkasa ekonomi madani, mengangkat Malaysia gemilang kembali. Sekian, terima kasih. Okey, Terima Speaker. kasih Menteri. Speaker, nak bertanya sedikit untuk Menteri, bila agaknya jawapan boleh kita dapat? Mengikut peraturan mesyuarat dan juga arahan daripada Tan Sri Speaker, sukacita KPKT akan bekalkan jawapan bertulis dalam tempoh 5 hari. Ya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya jemput Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Silakan.